See you, see you. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, para jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan utama sekali kita memanjatkan syukuran kepada Allah dapat kita meneruskan pengajian dalam kitab Fathul Mu'in. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah menjadikan pengajian kita ini sebab pengampunan bagi segala dosa dan Allah mengabulkan segala hajat dan menjadikan kita di antara hamba-hamba-Nya yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Jadi insya-Allah pada hari ini kita hanya ambil sedikit masa dalam kitab Da'watul Tamah disebabkan masa ya. Kita kembali yakni kepada di mana yakni kita sedang ini membicarakan pada minggu yang lepas, yang mana kita telah sampai kepada muka surat 155, yang mana Al-Imam Al-Haddad sedang membicarakan tentang sifat ihsan dalam muamalah. Maka apa yang dimaksudkan di sini adalah kita ada hukum ahkam dan kita ada adab dan juga keihsanan di dalam melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, iaitu Al-Imam Al-Haddad setelah dia membicarakan berkenaan dengan kewajipan bagi setiap orang muslim untuk mempelajari tentang bab ini jual beli, mempelajari tentang hukum ahkam ini riba, maka juga diwajibkan yakni ke atasnya untuk dia melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dengan yakni keihsanan dan adab. Maka ini adalah perkara yakni yang daripada perkara yang akan mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita taufik insya-Allah. Maka beliau mengatakan bersifat ini toleran dalam jual beli. Hendaklah dia bersifat toleran ketika dia menjual dan toleran ketika dia membeli, toleran ketika dia membayar hutang dan toleran ketika dia menagih hutang. Nabi SAW bersabda, rahimallahu 'abdan samhan idza ba'a, samhan idza ishtara, samhan idza qada, samhan idza qada. Ini berdasarkan dengan hadis ini, yang mana Nabi SAW ini mengatakan Allah Subhanahu wa taala merahmati hamba-Nya yang bersifat samhan, yakni ini daripada perkataan samaha. Yakni perkataan ini samaha asal ini daripada perkataan ini samaha. Samaha yakni maksudnya memberikan keampunan. Samaha ini maksudnya memberikan keampunan. Maksudnya dia sanggup ini memberikan keampunan kalau sekiranya ada perkara-perkara yakni kekurangan yakni yang berlaku, sama ada perkara kekurangan itu berlaku yakni pada penjual ataupun pada yakni pembeli. Yakni bukan yakni seorang yakni yang bersifat keras yakni di dalam pegangannya, sebab kadang-kala yakni manusia ada kelemahan dan ada kalanya yakni manusia apabila melakukan yakni jual ataupun melakukan beli, maka ada kekurangan yakni dalam barangan ataupun yakni dalam bayaran. Maka apa yakni yang disebutkan Nabi SAW adalah bagi kedua-duanya, iaitu penjual dan pembeli, bertolak ansur. Ini adalah perkara yang lebih baik saya rasa. Diterjemahkan kalau dalam bahasa kita panggil apa? Kita panggil bertolak ansur. Jadi boleh kita mengatakan dalam hadis ini rahimallahu 'abdan samhan, yang maksud daripada samhan adalah yang ini bertolak ansur. Yang ini bertolak ansur apabila dia menjual, bertolak ansur apabila yakni dia membeli, bertolak ansur yakni apabila dia menunaikan dan apabila dia berhutang. Yakni kadang-kadang misalnya ni ada orang yakni dia susah dan dia hutang, maka daripada sifat ini bertolak ansur adalah memaafkan kalau sekiranya lagi sedikit yakni daripada hutang tersebut yang belum dilunaskan, maka dimaafkan. Sebagai misal, maka ini adalah daripada sifat samaha, daripada sifat ini samaha, yakni dapat ini bertolak ansur di dalam yakni melaksanakan jual beli. Maka ini adalah daripada perkara yang Allah Subhanahu wa taala menyukai dan merahmati bagi mereka-mereka yang melaksanakannya. Hendaklah dia mencukupi dengan sedikit keuntungan sahaja, terutama sekali bila berjual beli dengan temannya dan kerabatnya. Ini juga adalah daripada adab dan juga daripada sifat yakni keihsanan. Maka dia tidak ini berlebihan dalam yakni mengambil yakni keuntungan apabila yakni menjual
lebih-lebih lagi kalau sekiranya barang tersebut barang yang diperlukan oleh orang yang fakir dan miskin. Ini seperti mana beliau mengatakan terhadap orang yang lemah dari para hamba Allah yang tergolong yang fakir dan miskin. Jangan sampai jangan sampai ini hati mengambil untung ini yang banyak. Kemudian hendaklah dia memperbanyak sedekah dan membantu orang yang susah, dan hendaklah dia selalu mengambil peluang melakukan semua ini setiap kali ada kebolehan dan kesempatan. Maka semua disebutkan oleh Imam Al-Haddad di sini berkenaan dengan yakni mempelajari tentang hukum ahkam ini jual beli dan melaksanakan yakni jual beli berdasarkan dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dengan yakni keihsanan dan juga dengan bertolak ansur, dengan kemaafan, dan begitu juga tidak ini mengambil ini keuntungan yang banyak. Maka niat ini untuk membantu ini kepada fakir miskin dan mereka-mereka yang memerlukan, dan juga selepas itu yang ini memberikan sedekah. Maka ini semua adalah resepi yang ini bagi perniagaan yang ini yang bahagia di dunia dan akhirat. Perniagaan yang ini yang diberkati yang diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Islam ini mengajarkan kepada umatnya yang ini adab-adab ini. Kalau sekiranya kita umat Islam, kita faham resepi ini, kita faham perkara ini, maka ini adalah daripada sebab kejayaan yang ini Allah akan memberikan kepada perniagaan. Ini daripada sebab ini keberkahan. Ini kadang-kadang kita lihat ada orang yang ini dia berniaga, Allah berikan barakah. Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepadanya barakah. Walaupun yang ini dia bukan yang ini seorang yang ini yang kaya yang ini sebagai misal ataupun seorang yang hebat, akan tetapi Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepadanya barakah sehingga yang ini perdagangannya yang ini dapat ini berkembang. Apa yang ini sebabnya? Daripada sebabnya adalah melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan yang ini melakukan adab-adab seperti mana yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Haddad ini dengan sifat-sifat ini. Maka ini adalah daripada sebab kejayaan yang ini di dalam yang ini jual beli. Maka umat Islam hari ini perlu yang ini kita yakni melihat dengan baik ini akan makna-makna ini, sebab ini adalah kunci kebahagiaan. Ini adalah kunci yakni sukses, ataupun kita mengatakan apa? Kunci bagi kejayaan dalam yakni perniagaan. Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan selagi mana kita umat Islam kita kembali yakni kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lebih-lebih lagi pada zaman sekarang kita memerlukan untuk kita menghidupkan perniagaan pada hakikatnya, menghidupkan yakni ekonomi ini bagi umat Islam dan sebagainya. Maka perlu ini kita mengetahui ini perkara-perkara seperti ini. Dan seperti mana saya mengatakan banyak kali, apa yang kita lihat hari ini misalnya ramai umat Islam yang tidak mempelajari ini bab jual beli. Ini adalah daripada masalah yang kita hidup ini hari ini. Maka ramai daripada kita pada hakikatnya tidak mengetahui hukum ahkam di dalam muamalat. Maka kalau kita tidak mempelajari tentang hukum ahkam ini, bagaimana kita nak membicarakan yakni keberkahan ini di dalam perniagaan yang asas ini kita tidak melakukannya. Jadi perlu yang kita faham akan perkara ini, dan perlu yang kita mempelajari dan mengajari, dan insya-Allah taala yang ini kita cuba sedaya upaya ini untuk kita mengamalkannya. Kita lihat ulama-ulama kita dahulu, orang dahulu, bagaimana yang ini perniagaan mereka di Singapura misalnya, juga yang ini di luar daripada Singapura, bagaimana sampai hari ini kita lihat kesan daripada perniagaan mereka, bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala memberkati yakni usaha mereka sampai hari ini. Kita lihat ini kesan daripada kita akan mendapati yakni mereka adalah manusia-manusia yakni yang ikhlas, manusia-manusia yang melakukan segala-galanya kerana Allah, dan juga ini diasaskan dengan ilmu yang kukuh dalam perkara ini. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita taufik dan hidayah. InsyaAllah ini kita berhenti di sini ya. Seterusnya penulis mengatakan bagi para salaf salih yang menceburkan diri dalam malah ada contoh dan tauladan yang baik. Selepas itu beliau akan menukilkan beberapa kisah yakni para yakni ulama dan salihin, seperti mana Al-Imam Ghazali menyebut dalam kitab ini Ihya Ulumuddin. Yang kita akan lihat ini banyak dalam kitab Ihya secara khusus banyak yakni misal-misal Al-Imam Ghazali mendatangkan berkenaan dengan makna ini. Baru kita dapat gambaran ini akan betapa pentingnya perkara tersebut. Jadi insya-Allah ini kita masuk yakni kepada kitab Fathul Mu'in.
Kita pada minggu yang lepas akhir sekali kita membicarakan berkenaan dengan masalah niat ya, kalau tak silap saya. Yang mana penulis ini mengatakan dibolehkan ini yang akhir sekali kita membicarakan. Kita sedang ini membicarakan berkenaan dengan solat witir ya. Maka solat witir seperti mana kita mengetahui, paling banyak adalah 11 rakaat. Paling sedikit adalah 1 rakaat dan yang sikit diamalkan adalah 3 rakaat. Tidak digalakkan yakni kita melakukan solat witir kurang daripada 3 rakaat. Ini paling minimum yakni. Dalam segi amalan. Dalam segi yakni bolehnya kita melakukan adalah 1 rakaat. Seperti mana kita mengatakan dan berkenaan dengan melakukan solat witir ini penulis ini mengatakan kalau sekiranya kita niat ini solat witir dan kita tidak menentukan jumlah rakaat. Jadi saya akan bicarakan ini sekali lagi ya. Misalnya bagaimana? Yakni satu orang ini misalnya dia solat witir, dia mengatakan usalli al-witra Allahu akbar. Jadi sekarang apa dia niat sekarang? Dia niat, dia ada qasdul fi'li dengan ta'yin saja. Dia tidak ada niat jumlah ini rakaat. Dia tidak ada niat ini jumlah rakaat. Jadi bagaimana sekarang dia nak melakukan solat witir? Maka dalam keadaan seperti ini, sah yang ini solat ini witirnya. Sama ada dia melakukan solat 3 rakaat, ataupun 2 rakaat, ataupun 5 rakaat, ataupun 11 rakaat. Maka dalam takbir dia tidak niat jumlah ini rakaat. Kalau sekiranya dia tidak niat ini jumlah rakaat, maka dibolehkan ini dia melakukan rakaat solat witir paling banyak adalah 11 rakaat. Seperti mana yang kita mengatakan, tidak boleh lebih daripada 11 rakaat. Ini yang penulis ini mengatakan kalau kita lihat apa dia mengatakan dalam muka surat 238. Apabila takbiratul ihram niat solat witir tetapi tidak menentukan bilangan rakaat yang akan dilakukan, maka solat tetap sah. Dan dia boleh melakukan salat dalam bilangan sekehendaknya dalam batas-batas ini di atas. Yakni batas-batas ini di atas ini balik ini kepada apa kita mengatakan selagi mana yakni dia tidak lebih ini daripada ini 11 ini rakaat. Jadi dia boleh melakukan salat yakni 2 rakaat, salat 3 rakaat misalan. Sebab nanti penulis akan membicarakan berkenaan dengan melakukan salat 3 rakaat. Walaupun dalam mazhab Syafi'i makruh ini hukumnya. Kita melakukan solat 3 rakaat dengan 1 salam bagi solat witir. Ada hadis Nabi SAW berkenaan perkara ini, nanti kita akan lihat. Tapi kalau sekiranya dia melakukan, sah solatnya. Kalau dia solat 5 rakaat, 7 rakaat, tidak ada masalah. Taib, ini yang penulis mengatakan. Selepas itu ini, dia mengatakan, wa ka'anna bahasa ba'duhum ilhaqahu bin naflil mutlaq fi anna lahu idza nawa adadan an yazida wa yanqus. Maka di sini penulis ini dia sedang ini menerangkan ada salah faham yang disebutkan oleh sebahagian dari ulama. Apa yang ini salah fahamnya? Yakni mereka menyamakan solat witir dengan solat nafil mutlak. Mereka menyamakan solat witir dengan solat nafil mutlak, yang mana solat nafil mutlak itu mereka menyebut jumlah rakaat. Mereka menyebut ini jumlah rakaat. Kita mengatakan tadi solat witir kalau kita tidak menyebut ini jumlah rakaat, boleh kita solat sama ada 3 ataupun 5 ataupun 7, betul ke tidak? Baik, bagaimana pula kalau kita sebut jumlah rakaat? Misalnya saya mengatakan usalli al-witra 5 rakaat lillahi ta'ala. Yang ini saja aku melakukan solat witir 5 rakaat. Ataupun biasa kita mengatakan usalli sunnatul witri raka'ataini, betul ke tidak? Lillahi ta'ala. Sekarang ini kita sudah menghadkan 2 rakaat. Adakah dibolehkan kita melakukan 5 rakaat? Yang misal solat witir ini, sekarang kita lihat solat witir, kita nak faham masalah ini. Kalau saya menghadkan jumlah rakaat, boleh tak saya menambahnya? Ataupun saya kurangkan ni? Misalan kalau saya niat solat witir 5 rakaat kerana Allah Ta'ala, boleh tak saya solat 3 rakaat? Kalau saya niat 2 rakaat, boleh tak saya solat 5 rakaat? Nampak tak? Jadi penulis ini sekarang ini dia membicarakan tentang masalah ini.
Pertama sekali dia mengatakan, kalau kita tidak menghadkan jumlah rakaat, kita boleh melakukan sedemikian. Sama ada kita nak melakukan 2 rakaat pun boleh, 3 rakaat pun boleh, walaupun makruh, 5 rakaat pun boleh, 7 rakaat ini pun boleh. Jadi, balik ini kepada apa yang kita nak melakukannya. Kalau kita menghadkan jumlah ini rakaat, tidak dibolehkan kita menambah dan kurang. Yang ini sebagai misal, kalau saya menghadkan solat witir, saya nak solat 5 rakaat dan saya menghadkan dalam niat. Tak boleh yang ni saya tengah solat saya change my mind. Yang ni nak melakukan 3 rakaat. Ini tidak dibolehkan. Jadi penulis ini di sini yang ni dia mengatakan tidak boleh disamakan solat witir dengan solat nafil mutlak yang kita sebut jumlah rakaat. Yang ni tadi bila kita membicarakan dia membicarakan solat witir, dia tidak menghadkan jumlah rakaat. Kalau dia tidak menghadkan jumlah rakaat, maka dia boleh melakukan solat berapa rakaat dia mahu. Tapi kalau dia menghadkan, tidak dibolehkan. Nampak tak? Jadi, di sini penulis ini mengatakan, kita tidak boleh menyamakan solat witir yang kita tidak menghadkan jumlah rakaat dengan solat witir yang kita menghadkan jumlah ini rakaat. Ataupun kita tidak boleh menyamakan solat witir yang kita tidak menghadkan jumlah rakaat dengan nafil mutlak yang kita menghadkan rakaatnya. Jadi, dia tidak sama. Apa bezanya? Bezanya adalah satu kita tidak menghadkan, lagi satu kita menghadkan. Kalau sekiranya kita menghadkan, wajib ini kita melakukan solat berdasarkan dengan apa yang kita menghadkan. Tapi kalau kita tidak menghadkan bagi solat witir, kita boleh melakukan solat berapa rakaat yang kita mahu. Jadi saya rasa boleh faham insya-Allah ya. Baik. Ini ada masalah teknikal sikit. Kita baca lagi sekali. Dia mengatakan ka'anna bahasa ba'dhum ilhaqahu bin naflil mutlaq. Yang ni ada sebagian ulama mengatakan solat witir sama seperti nafil mutlaq. Baik, sama ke tak sama? Ya, ni tak sama. Nafil mutlaq apa bezanya? Nafil mutlaq dia tidak ada had begini. Solat witir ada had bagi, ada had ini bagi, ada had ini bagi. Jadi satu orang ini kalau dia niat solat nafil mutlaq dan dia tidak menghadkan jumlah ini rakaat, maka sama seperti tadi kita mengatakan. Dia boleh melakukan berapa rakaat dia mahu. Cuma beza dengan solat witir, dia tak boleh lebih daripada 11 rakaat. Baik, kalau dia menghadkan jumlah rakaat, wajib yakni dia melakukan solat berdasarkan apa yang dia menghadkan. Betul ke tidak? Seperti mana kita mengatakan tadi. Baik. Jadi dia mengatakan ka'anna bahasa ba'dhum ataupun ka'anna bahasa ba'dihim ilhaqahu bin nafil mutlaq fi anna lahu idza nawa adadan, yakni kalau dia niat jumlah ini rakaat, ini maksudnya dia membicarakan tentang solat witir. Boleh yakni dia menambah dan dia mengurangkan. Boleh yakni dia menambah dan dia mengurangkan. Maksudnya mereka mengatakan kalau sekiranya seorang itu melakukan solat witir, walaupun dia menghadkan jumlah rakaat. Sekarang dia melakukan solat witir, dia menghadkan, dia nak lakukan solat 5 rakaat. Dan sebahagian ulama mengatakan boleh dia melakukan sedemikian. Maksudnya dia boleh menambah ataupun dia boleh kurang. Tapi pada hakikatnya dia tidak boleh menambah dan dia tidak boleh kurang. Maka di sini yang kemusykilannya. Di sini yang kemusykilannya. Kemusykilannya adalah kalau sekiranya dia menghadkan jumlah rakaat dalam solat witir, adakah dibolehkan dia menukarnya? Maksudnya dia boleh menambah ataupun mengurangnya. Maka di sini penulis ini mengatakan kesilapan yang sebahagian adalah mereka mengatakan boleh, tapi pada hakikatnya tidak dibolehkan. Sebab dia dah menghadkan jumlah rakaat. Tetapi kalau dia tidak menghadkan jumlah rakaat, boleh ke tak boleh? Boleh. Kalau dia tidak menghadkan, nampak tak beza? Kalau dia tidak menghadkan, dia boleh dia boleh solat ini 5 rakaat, dia boleh solat 3 rakaat, dia boleh solat lebih, dia boleh solat kurang. Taib. Dia mengatakan tawahamahu min dzalik wa huwa ghalatun sari. Dia mengatakan ini satu kesilapan. Apa kesilapannya? Kesilapannya adalah mengatakan dibolehkan kita menukar jumlah rakaat walaupun kita telah menghadkan jumlah rakaat. Ini adalah satu kesilapan. Ini adalah satu kesilapan. Jadi jawapannya adalah tidak dibolehkan kita menukarnya. Maksudnya kalau kita dah menghadkan jumlah rakaat, tidak boleh kita menukarkan. Ini adalah moral of the story. Dia benar khulasah yang ni. Jadi dia sebenarnya bukan masalah yang susah yang ni. Maksudnya sekarang beza kalau satu orang mengatakan saya solat witir, saya mengatakan usalli witra, Allahu akbar. Masya-Allah, saya tidak menghadkan rakaat. Bila saya tidak menghadkan rakaat, saya ada freedom. Sama ada saya nak solat 2 rakaat, salam. 3 rakaat, salam.
Ataupun saya nak solat 5 rakaat, tak ada masalah. Dapat tak? Tetapi kalau saya menghadkan, saya nak kena ikut kepada apa yang dihadkan. Itu saja dia mengatakan. Boleh insyaAllah ya? Ayo. Selepas itu yang beliau mengatakan qauluhu inna fil kalam min Ghazali anil Fawrani ma yu'khadhu minhu dzalika wahmun aidan. Sebab ada orang ini salah faham apa yang disebutkan oleh Imam Ghazali dalam masalah ini. Sebab dia ada kesamaan sedikit berkenaan dengan solat nafil mutlak dengan solat witir. Sebab dua-dua kita boleh melakukan itlaq, yakni kita tidak menghadkan rakaat. Jadi ada persamaan berlaku salah faham dan berlaku yakni kesilapan dalam mentakwilkan apa yang disebutkan oleh Imam Ghazali dan Al-Fawrani. Itu saja yang penulis ini mengatakan kama yu'lamu minal basit. Yani apa yang disebutkan Imam Ghazali dalam kitabnya Al-Basit. Al-Basit adalah kitab Imam Ghazali. Wa yajri dhalika fi man ahrama bi sunnati zuhri al-arba' bi niyatil fasli. Fala yajuzu lahu al-faslu bi an yusallima min raka'atain. Selepas itu dia memberikan lagi satu misal. Ini adalah berkenaan ini dengan solat qabliyah zuhur. Sekarang satu orang kalau dia menghadkan solat qabliyah zuhur 4 rakaat, tidak dibolehkan dia melakukan 2 rakaat. Tidak dibolehkan dia melakukan 2 rakaat. Jadi penulis ini mengatakan yakni masalah ini sama seperti mana satu orang yakni dia menghadkan jumlah rakaat dalam solat witir, maka dia tidak boleh mengurangkannya. Sama seperti solat ini qabliyah, kalau dia niat 2 rakaat 4 rakaat, dia melakukan 4 rakaat dan tidak dibolehkan baginya untuk dia melakukan 2 rakaat. Wa in nawahu qabla naqsi. Walaupun yakni dia niat sebelum dia naik pada rakaat yang ketiga, dia niat nak melakukan 2 rakaat. Kenapa penulis mengatakan masalah ini? Sebab kalau antum ingat dulu kita membicarakan tentang satu orang ini kalau dia sedang melakukan solat, selepas itu dia ada jemaah, maka solatnya menjadi solat nafil mutlak, betul ke tidak? Kalau sekiranya dia belum naik pada rakaat yang ketiga, maka dia niat yakni solatnya sebagai nafil mutlak dan dia memberikan salam sebab nak mengejarkan jamaah. Itu adalah pengecualian yakni. Itu adalah perkara pengecualian. Tapi di sini kalau dia sedang melakukan solat qabliyah, dan tidak ada keuzuran, maksudnya dia bukan yakni masalah ada jamaah ke tak ada jamaah, ini memang dia solat kat masjid sebagai misal, maka dalam keadaan seperti ini tidak dibolehkan dia mengurangkannya. Sebab dia niat 4 rakaat. Dia tidak boleh sembarang-sembarang nak tukar niat ini kepada 4 rakaat. Apa sebabnya? Sebab ini dia menghadkan ini jumlah rakaat. Fala yajuzu lahul faslu bi an yusallima min raka'atain. Nanti kita baca terjemahannya. Wa in nawahu qabla naqsi khilafan liman wahama fihi aidan. Yakni berbeza dengan di sini juga penulis ini mengatakan ada sebahagian ulama yakni mereka berpendapat yakni dibolehkan. Maka di sini penulis ini mengatakan ini adalah salah faham. Ini adalah perkara yang salah faham. Kadang-kadang ada masalah yang ni dia macam sama tapi sebenarnya dia tidak sama. Kadang-kadang yang ni berlaku kekeliruan sedikit dalam perkara ini. Wa yajuzu liman zada ala raka'atin al-faslu baina kulli raka'ataini bisalam. Maka di sini penulis mengatakan berkenaan dengan solat witir. Sekarang kita balik kepada solat witir. Mana lebih afdal? Kita fasl ke wasl? Dia ada 2 syarat. Kalau kita mengatakan fasl, maksudnya kita solat 2 rakaat, 2 rakaat. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Solat witir 11 rakaat kan? 2 rakaat, 2 rakaat. Ini lebih afdal ke ataupun sekali 11 rakaat wasl? Jadi di sini dia mengatakan lebih afdal bagi mereka yang melakukan solat lebih daripada 1 rakaat. Sebab kalau dia seakan nak lakukan 1 rakaat, kita dah tak membicarakan wasl dan fasl. Tapi kalau dia nak melakukan 3 rakaat misalan, mana lebih afdal? Dia melakukan dengan 2 salam. Betul ke tidak? Boleh faham insya-Allah ya? Wa huwa afdalu minal wasli bi tasyahudin au tasyahudain. Jadi melakukan solat 2 rakaat 2. Misalan satu orang nak melakukan 11 rakaat witir. Jadi dia melakukan solat 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Ini lebih afdal daripada dia solat witir 11 rakaat sama ada dengan 1 tasyahud ataupun 2 tasyahud. Dia tidak boleh lebih daripada 2 tasyahud. Itu sebab penulis saya mengatakan di sini sama ada yakni dia melakukan dengan tasyahud ataupun yakni 2 tasyahud. Jadi kalau dia melakukan dengan 1 tasyahud, bila dia melakukan tasyahud? Kalau dia 11 rakaat yakni maraton yakni wasl, ini kita panggil apa? Wasl ini maksudnya kita berterusan.
Jadi kita melakukan tasyahud pada akhir rakaat. 10 nombor 1. Nombor 11. Oh, satu kali itu. Tak, ini kalau satu tasyahud. Kalau kita nak melakukan dua tasyahud, kita melakukan 10-11. 10 dengan 11. Tapi tidak dibolehkan lebih daripada dua tasyahud, itu akan membatalkan solat. Boleh insya-Allah? Sekarang kita baca terjemahannya. Boleh satu orang baca terjemahan? Nanti kita tengok sama ada boleh dengar tak suara dekat dalam video. Ketentuan. Apa dia? Ketentuan. Kita baca daripada ketentuan. Ketentuan tidak boleh menambah dan mengurangi ini berlaku pula bagi orang yang takbiratul ihram niat solat sunnah zuhur 4 rakaat dengan satu salam. Kerana itu tidak diperbolehkan memisah menjadi dua misalnya dengan cara setiap 2 rakaat salam sekali. Boleh faham insya-Allah? Yang ni maksudnya sekarang yang ni dia niat 4 rakaat. Dalam takbir dia niat berapa rakaat? 4. Dia niat 4 rakaat, tetapi dia salam selepas 2 rakaat. Ini tidak dibolehkan. Nampak tak? Sebab dia telah menghadkan jumlah rakaat. Tapi dia melakukan salat 2 rakaat. Berbeza dengan apa yang dia niatkan. Tidak dibolehkan. Teruskan. Sekalipun telah dia niatkan pemisahan ini sebelum mendapat 1 rakaat. Lain halnya mendapat Ini ada silap sikit ya. Yang ni jadi kita nak kena tulis sini. Walaupun yang ni sekalipun dia melakukan niat sebelum kurang rakaat itu. Sebelum kurang rakaat itu. Maksudnya di sini, maksudnya sebelum dia naik pada rakaat yang ketiga. Sebelum dia naik pada rakaat yang ketiga, dia niat solat 2 rakaat. Ataupun yang ni dia ada pada rakaat yang pertama, dia niat solat 2 rakaat. Dapat tak? Dia belum lagi melakukan rakaat yang penambahan tadi. Sebab dia nak melakukan solat yang ini 2 rakaat. Dapat tak? Dan sebab penulis mengatakan seperti mana saya mengatakan tadi. Sebab ada keadaan boleh kan kita buat sembunyi kan? Satu orang yang ni sedang solat zuhur. Lepas itu ada jemaah. Ada jemaah. Maka dia niat yang ni 2 rakaat. Betul ke tidak? Tapi dengan syarat dia belum naik pada rakaat yang ketiga. Jadi di sini penulis mengatakan sedemikian supaya kita dapat faham. Walaupun yang penulis ini mengatakan dia niat sebelum ini yang ketiga. Sebelum naik pada rakaat yang ketiga. Tidak dibolehkan dia melakukan 2 rakaat. Wajib dia melakukan 4 rakaat. Sebab dia niat 4 rakaat. Boleh insya-Allah? Baik, teruskan. Jadi ada silap sikit dalam dia punya ni. Sekalipun telah dia niatkan pemisahan ini sebelum rakaat yang ketiga. Lain halnya pendapat sebelum rakaat ketiga kita tak berakat. Mafhum yang ni. Kita tak berakat sebab itu adalah keterangannya. Teruskan. Lain halnya pendapat pihak yang masih meragukan pendapat ini. Demikianlah bisa juga dibandingkan dengan ketentuan di atas tadi. Jadi di sini penulis ini mengatakan ada sebahagian ini ulama mengatakan boleh melakukan sedemikian, maka dia mengatakan itu adalah satu kesilapan. Ayo, teruskan. Boleh bagi orang yang solat witir lebih dari 1 rakaat untuk memisah solatnya dengan cara setiap 2 rakaat 1 salam. Boleh faham insya-Allah? Teruskan. Bahkan demikian itu lebih utama daripada disambungkan terus dengan bertasyahud sekali ataupun 2 kali pada 2 rakaat yang terakhir. Ya, mafhum. Seperti mana kita mengatakan. Ayo, kita teruskan pada muka surat 240. Okey, baca lagi. Tidak boleh menyambung solat witir sampai melebihi 2 kali tasyahud. Tidak dibolehkan. Ini membatalkan solat. Jadi dia maksimum 2 tasyahud. 2 yakni tasyahud. Ayo, ya. Misalnya kalau 2 tasyahud tu kita wajib ke 10 11 ataupun 5 lepas tu 11. Tak, dia dilakukan yakni pada yang terakhir. Oh, 2 yang terakhir. Ya, dia melakukan 2 yang terakhir. Seperti mana tadi dia mengatakan tadi. Kalau penulis ini mengatakan 2 yakni yang terakhir. Ayo. Menyambungkan lebih dari 3 rakaat adalah berselisih dengan yang lebih diutamakan.
Taib, ini kita ada istilah nama dia khilaf aula. Yani dalam mazhab Imam Syafi'i ini kita nak kena tulis ya. Nak kena sini bukan wajib lah maksudnya. Kira untuk memudahkan maksudnya. Taib, penulis sekarang dia membicarakan tentang seseorang melakukan solat witir 3 rakaat dengan 1 salam. Apa hukumnya? Hukumnya adalah khilaf aula. Ini seperti mana dia mengatakan di sini. Maksud daripada khilaf aula, maksudnya lebih afdal ditinggalkan. Lebih afdal ditinggalkan. Taib, apa beza khilaf aula dengan makruh? Makruh pun kita mengatakan maksudnya makruh ni kalau kita melakukannya tidak ada dosa. Kalau kita meninggalkannya kerana Allah dapat pahala. Kalau kita meninggalkannya kerana nak mendapat ini pahala. Beza di antara khilaf aula ini dengan makruh. Makruh ini lebih ditekankan daripada khilaf aula. Dia kurang sikit. Maksudnya kita mengatakan perbuatan ini lebih afdal kita tinggalkan. Jadi bila dia tak sampai kepada had makruh, kita mengatakan khilaf aula. Yang ini lebih afdal ditinggalkan. Lebih afdal ditinggalkan. Walaupun ada khilaf ini masalah ini. Dalam mazhab Imam Abu Hanifah, mereka solat witir 3 rakaat dengan 1 salam. Dalam mazhab Syafi'i berdalilkan dengan hadis ini, dia mengatakan selepas itu. Teruskan. Menyambungkan lebih dari 3 rakaat adalah berselisih dengan yang lebih diutamakan. Ini kita underline. Ini penterjemah sedang menterjemahkan istilah khilaf aula. Ini adalah istilah ya. Khilaf aula. Aywa. Sementara menyambungkan 3 rakaat hukumnya makruh sebab terdapat larangan melakukannya di dalam hadis yang artinya jangan kalian menyerupakan solat witir dengan solat maghrib. Nah, minta maaf ya, afwan. Dia mengatakan khilaf aula kalau wasl. Bukan masalah wasl, yakni lebih daripada 3 rakaat. Hukumnya khilaf aula berkenaan dengan melakukan solat 3 rakaat berterusan witir, hukumnya makruh. Jadi seperti mana saya mengatakan ada beza di antara maksud khilaf aula dengan yakni makruh. Bila kita mengatakan tadi berkenaan dengan wasl dengan fasl, lebih afdal fasl kan? Yakni 2 rakaat dengan salam, 2 rakaat dengan salam. Apa hukumnya seorang itu melakukan 11 rakaat yakni berterusan? Di sini penulis ini mengatakan khilaf aula. Ini maksudnya lebih afdal ditinggalkan. Tapi dia tidak sampai kepada makruh. Tidak sampai kepada had makruh. Manakala melakukan solat witir 3 rakaat dengan 1 salam, ini yang dimengatakan di sini. Hukumnya ini adalah makruh disebabkan ada hadis Nabi SAW yang melarang. Ada hadis Nabi SAW yang melarang. Nah, teruskan. Sunnah bagi orang yang solat witir 3 rakaat membaca surah. Nanti. Baca tadi lagi sekali. Menyambung lebih daripada 3 rakaat. Ini penulis sedang membicarakan solat witir ya jemaah. Sedang membicarakan solat. Kita sedang membicarakan tentang masih solat witir ya. Aywa, teruskan. Menyambung lebih dari 3 rakaat adalah berselisih dengan yang lebih diutamakan. Ini khilaf aula. Boleh insya-Allah? Sementara menyambungkan 3 rakaat hukumnya makruh. Sebab terdapat larangan melakukannya di dalam hadis yang artinya jangan kalian menyerupakan solat witir dengan solat maghrib. Jangan kamu merupakan menyamakan solat witir dengan solat maghrib. Ini apa maksudnya? Solat maghrib 3 rakaat dengan 1 salam. Boleh insya-Allah? Boleh faham insya-Allah Aywa. Jadi hukumnya makruh. Teruskan. Sunnah bagi orang yang salat witir 3 rakaat membaca surah Al-A'la dalam rakaat pertama dan Al-Kafirun yang kedua. Lalu yang ketiga surah Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas sebagai iktibar. Iktibar ini saya rasa alhamdulillah kita kita faham perkara ini ya. Ini adalah apa yang diamalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iktibar maksudnya apa yang diamalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau orang ini dia melakukan 11 rakaat bila dia solat dia baca Al-A'la dengan Mu'awwidhatain, the last three. Yakni kalau dia nak melakukan solat 11 rakaat, jadi dia menutup ini 3 rakaat, baru dia mula dengan Al-A'la dengan Kafirun, Ikhlas dengan Mu'awwidhatain. Aywa. Tapi kalau dia solat 3 rakaat sahaja, maka terus ini dia mendatangkan dengan warid. Jadi sebelum itu dia boleh membaca apa-apa surah, hafalan surah, apa yang dia hafal, misalnya nak baca Yasin pun boleh, misalnya
itu apa? Terbuka. Itu balik ini kepada kemampuan ini seseorang. Aywa, teruskan. Sunnah bagi orang yang salat witir lebih dari 3 rakaat membaca seperti itu juga dalam 3 rakaat yang terakhir. Nah, ini seperti mana saya mengatakan, dalam 3 rakaat yang terakhir. Kalau dia melakukan salat witir lebih daripada 3 rakaat. Aywa. Bila dipisahkan dengan rakaat sebelumnya. Kalau tidak, maka tidak disunahkan hal itu sebagai fatwa Al-Mulkini. Nah, ini seperti mana yang ini disebutkan, dia mengatakan disunatkan yang ini dia mendatangkannya pada rakaat yang ni tiga yang ni yang terakhir. Rakaat 3 yang ni yang terakhir. Dan di sini yang ni ada yang ni pendapat ulama ini mengatakan kalau sekiranya yang ni dia melakukan solat ini dalam keadaan fasl, yang ni dia memisahkannya, bukan yang ni dalam keadaan dia menyambungkannya. Aywa, seperti mana disebutkan oleh Al-Bulqini. Teruskan. Sunnah bagi orang yang salat witir lebih dari 3 rakaat pada rakaat yang pertama dan kedua membaca surah Al-Ikhlas. Baik rakaat itu dipisahkan dengan rakaat berikutnya ataupun disambungkan. Nah, ini adalah yakni pendapat dari ulama yang mengatakan berkenaan dengan kesunahan ini membaca suratul Ikhlas pada yakni pembukaan bagi solat witir. Ada sebagian ulama mengatakan ini bagi orang yang tidak menghafal surah-surah yang lain melainkan ini suratul Ikhlas. Kalau dia tidak ada hafal banyak surah, maka dia boleh membaca suratul Ikhlas pada solat witirnya. Tapi di sini juga dalam syarah Fathul Mu'in, penulis dia menukilkan beberapa pendapat dari ulama. Ada sebagian ulama mengatakan bagi mereka yang menghafal Al-Quranul Karim, maka boleh mendatangkan hafalan-hafalan mereka yang mereka membaca. Tapi kalau sekiranya ada orang misalan dia tak hafal banyak surah misalan, dan dia nak melakukan solat 11 rakaat misalan, jadi adakah kita mengatakan kepada dia baca Fatihah sahaja? Kalau sekiranya dia hanya menghafal beberapa surah sahaja, maka dia boleh mendatangkan suratul Ikhlas dalam solat witirnya. Aywa. Sudah setelah salat witir membaca 3 kali Subhanal Malikil Quddus, Maha Suci, Raja yang Maha Suci. Jadi sekarang kita telah sampai kepada bahagian yang mana penulis mengatakan setelah kita melakukan solat witir, doa. Ini yang doa yang warid yang biasa kita baca. Subhanal Malikil Quddus, yakni Maha Suci Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Malik yang memiliki segala-galanya. Yang memiliki segala-galanya, yang Maha Suci. Jadi kita baca Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus. Lepas itu dia mendatangkan subuhun quddusun wabul malaikati waruh jalal tasamawati wal ard bil izzati wal jabarut. Selepas itu baru mendatangkan doa. Jadi ini doa witir, kita cuba menghafalnya. Tiap-tiap kali kita habis daripada melakukan salat witir, maka kita mendatangkan doa ini. Maka doa ini pertama sekali dimulakan dengan pujian kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mengatakan Allah Subhanahu Wa Taala yang menciptakan langit dan bumi, wa gahartal ibadah bil maut, yang mengambil nyawa-nyawa hamba-Nya dengan datangnya maut. Lepas itu baru kita mengatakan Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatik. Ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada kemarahanmu, dan aku berlindung kepadamu dengan keredaanmu daripada kemarahanmu. Aku berlindung kepadamu dengan keredaan. Apa maksudnya sekarang? Sekarang kita nak mendapatkan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan dengan keredaan Allah mengampunkan kita atas kemarahannya terhadap kita. Nampak tak? Manusia dia melakukan maksiat. Manusia yang melakukan maksiat, maka dia telah melakukan sesuatu yang mendatangkan kemukaan Allah Subhanahu Wa Taala terhadap dirinya. Baik, dalam masa yang sama dia melakukan ketaatan, dan dia mengharapkan apabila dia melakukan ketaatan tersebut dia mendapatkan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dengan harapan keredaan yang didapat daripada Allah Subhanahu Wa Taala dapat
dapat yakni mengampunkannya daripada kemukaan Allah Subhanahu Wa Taala terhadapnya atas maksiat yang dia melakukan. Boleh faham insya-Allah? Jadi di sini doa Nabi SAW kita lihat ya. Allahumma inni a'udzu bi ridhaka. Jadi dia adalah jenis tawassul, yakni kita bertawassul dengan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala atas kemukaan ini. Yakni kita berlindung dengan Allah Subhanahu Wa Taala dengan keredaannya daripada kemukaan ini. Jadi mudah-mudahan dengan keredaannya kemukaannya ini tidak ada ke atas kita. Boleh insya-Allah? Jadi dia mengatakan Allahumma inni a'udzu bi ridhaka min sakhatik wa bi mu'afatika min 'uqubatik. Ini perkara yang sama juga. Wa bi mu'afatika, yakni dengan kebaikan-kebaikan dan afiat yang Allah memberikan kepada kita. Mudah-mudahan ia menjadi yakni sebab Allah Subhanahu Wa Taala tidak memberikan kepada kita iqab, yakni apa kita mengatakan punishment ya. Punishment apa dalam bahasa Melayu? Seksa. Ya, itu pembalasan. Pembalasan ataupun penyiksaan. Supaya ini dengan afiah yang Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita, dia menyelamatkan kita daripada balasannya. Boleh insya-Allah? Wa bika minka la usi sana'an 'alaika kama asnaita 'ala nafsik. yakni aku tidak mampu yakni memujimu seperti mana engkau memuji yakni dirimu. Okey, kita baca terjemahannya. Baca daripada atas. Subhanal Malikul Qudus. Sunnah setelah salat witir membaca 3 kali. Subhanal Malikul Qudus, Maha Suci, Raja yang Maha Suci. Pada yang ketiga kalinya dengan suara keras secukupnya. Lalu diteruskan dengan Allahumma inni a'udzu bi ridhaka min sakhatik. Baca terjemahan dia. Ya Tadi Allah, sesungguhnya saya berlindung diri dengan redha-Mu dari murka-Mu, dengan kesejahteraanmu dari siksa-Mu, dan denganmu darimu. Denganmu darimu. Macam mana? Apa maksudnya? Yakni aku berlindung denganmu darimu. Boleh faham? Ini sekarang kita mengatakan kita berlindung, kita mendapatkan keselamatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mendapatkan keselamatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala dari kemukaan ini. Kita mendapatkan keselamatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala dari kemukaan ini. Maksudnya di sini adalah keselamatan dan siksa kedua-duanya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya manusia tak boleh lari daripada, dia tidak boleh pergi ke siapa-siapa. Allah saja. Sama ada Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepadanya yakni pahala ataupun ini siksa. Jadi kita mengharapkan anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Taala daripada siksa ini. Jadi mudah-mudahan dengannya kita dapat menyelamatkan diri kita darinya. Mudah-mudahan dengan keredaannya kita mendapat menyelamatkan diri kita daripada kemukaannya. Jadi ini yang dimaksudkan dengannya daripadanya. Boleh insya-Allah? Wa bika minka. Denganmu darimu. Yani dengan keredaanmu daripada kemukaanmu. Maka kedua-duanya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Keredaan datang daripada Allah, kemukaan juga datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita berlindung dengan siapa? Kita berlindung dengan Allah Subhanahu Wa Taala supaya dengan kita berlindung kepadanya, kita mendapatkan keredaannya dan kita selamat daripada kemukaannya. Baik. Teruskan lagi. Lagi berapa minit lagi ada? Tak dapat ku menghitung berapa banyak pujian untukmu sebagaimana engkau memuji dirimu. Sebab ini daripada ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Manusia walau macam mana hebat sekalipun dia tidak dapat memahami hakikat Allah Subhanahu Wa Taala dan dia tidak dapat mengetahui apa yang diketahui oleh Allah. Mustahil. Maka ilmu Allah ini merangkumi segala-galanya. Manakala ilmu manusia terhad ini baginya. 6. Teruskan. Waktu solat witir sebagaimana solat tarawih, iaitu di antara solat isyak sekalipun baru setelah maghrib bagi orang solat jamak takdim hingga terbit fajar. Ini seperti mana kita mengatakan solat witir sama hukumnya dengan solat tarawih. Maksudnya lepas kita melakukan solat isyak
dah masuk solat witir. Walaupun jamak takdim dalam waktu maghrib. Satu orang kalau jamak takdim maghrib dengan isyak, dia melakukan solat isyak dalam waktu maghrib. Adakah dibolehkan dia melakukan solat witir dalam waktu maghrib? Boleh. Apa sebabnya? Sebab dia sudah melakukan solat isyak. Ayo. Jadi dia bukan waktu isyak, tapi dia lepas solat isyak. Nah. Apabila waktu tersebut telah habis, tidak boleh diqada'i sebelum isyak. Sebagaimana solat rawatib, ba'diyah. Ini pun kita ada sedikit khilaf ulama berkenaan dengan melakukan qada, yakni bagi solat witir. Yakni disebabkan itu bukan waktunya. Itu bukan waktunya. Maka penulis di sini mengatakan tidak boleh dilakukan qada sebelum waktu isyak. Aywa. Lain halnya menurut pendapat sebahagian ulama yang memenangkan kebolehannya. Nah, lebih afdal kita melakukan qada selepas isyak. Kalau kita nak melakukan qada ini bagi solat witir. Aywa. Apabila jelas mengetahui bahawa solat isyaknya tadi batal baru setelah selesai menjalankan solat witir atau tarawih, maka solat ini dihukumi sebagai solat sunnah. Boleh faham insya-Allah? Sekarang satu orang dia selepas solat isyak, dia solat isyak. Lepas itu dia solat ba'diyah, dia solat witir, nampak tak? Selepas itu ternyata tadi isyak tak ada wudu. Tadi solat isyak dia tidak ada wudu. Sebagai misal, ataupun solat isyak dia tak sah. Solat isyak tidak sah, apa daripada solat witir? Sebab kita mengatakan solat witir waktunya masuk selepas solat isyak. Tapi sekarang solat isyaknya tak sah. Yang ni maksudnya dia belum solat isyak ke dah solat isyak? Yang ni sebab solat isyaknya solat isyak tidak sah. Maka hukumnya dia belum lagi melakukan solat isyak. Tapi dia belum melakukan solat isyak, dia dah melakukan solat witir. Apa jadi pada solat witir ini? Maka solat witir ini dia menjadi solat nafil mutlak. Maka dia nak kena solat witir sekali lagi untuk mendapatkan fadilat solat witir. Sebab tadi dikirakan solat nafil mutlak. Begitu juga dengan ba'diyah. Ba'diyatul isyak. Boleh insya-Allah. Jadi dia nak kena solat lagi. Ya. Apabila waktu tersebut telah habis, waktu tersebut ni Ya. dia rujuk balik. Ini berkenaan dengan apa? Dengan solat isyak. Kalau sebab kita mengatakan sampai fajar. Kalau kita mengatakan solat witir ini, kita hanya boleh melakukan solat witir selepas kita melakukan solat isyak sebelum terbit ni solat fajar. Jadi kalau kita tak sempat melakukan solat witir tersebut pada waktu itu, terkeluar waktu misalan, maka itu bukan dikirakan sebagai adaan. Itu bukan dikirakan sebagai adaan. Sebab kita tidak melakukan pada waktunya. Waktunya dah habis. Bila habis waktunya, bila masuk waktu subuh. Apabila ini masuk waktu subuh, seperti mana tadi sebelum ini dia mengatakan. Kita tidak boleh diqada sebelum isyak. Ya. Tidak boleh tidak boleh diqada sebelum solat isyak sebab ini waktunya belum masuk lagi. Macam witir kita tak boleh qada, macam lepas zuhur kita tak boleh qada witir lah. Apa dia? Macam ni kan tak boleh qada. Ini di sini penulis dia menukilkan ada khilaf ulama tentang masalah ini. Ada sebahagian ulama mengatakan dibolehkan, tidak ada masalah. Seperti mana dia mengatakan sebahagian ulama tarjih masalah ini. Hatta kalau dia belum lagi masuk solat isyak, dibolehkan dia melakukan qada. Dibolehkan dia melakukan qada ini bagi solat witir walaupun ini belum masuk waktu witir. Nampak tak? Jadi ini adalah pendapat sebahagian ulama. Mereka mengatakan wajib ini melakukan qada pada waktunya. Nampak tak? Pada waktunya. Jadi kalau dia nak qada solat witir sebelum tu dalam hari nanti dalam solat selepas isyak je. Selepas isyak. Dia melakukan selepas isyak. Baik, teruskan. Sabang. Sunnah bagi orang yang percaya akan bangun dari tidur sebelum terbit fajar, baik percaya atas diri sendiri atau dengan dibangunkan orang lain. Boleh faham insya-Allah. Sekarang dia akan membicarakan ini tentang bangun malam.
ada orang tak confident boleh bangun malam. Macam misalnya malam ni ya, agak-agak kita boleh bangun ke tak boleh bangun misalnya sebelum subuh. Sebab yang paling afdal melakukan sebelum subuh, pada akhir malam kan. Ini yang paling afdal sekali melakukan, sama ada solat witir ataupun solat tahajud. Nanti kita akan penulis membicarakan berkenaan dengan solat tahajud. Adakah solat witir itu tahajud ke bukan tahajud? Kita ada khilaf ini ulama berkenaan dengan masalah ini. Tapi ala kulli hal, solat tahajud ini dia adalah solat yang dilakukan selepas kita tidur. Tapi di sini penulis ini mengatakan, bagaimana pula kalau orang tak confident nak bangun? Apa lebih afdal begini? Adakah dia melakukan solat dahulu baru dia tidur? Ataupun dia just give it a try? Maksudnya, dia tidur dulu sebab dia tahu ini kelebihan kan? Mana lebih afdal? Maka di sini penulis mengatakan, kalau dia tidak ada confident, yang ni maksudnya, lebih afdal dia solat dahulu baru dia solat dulu baru dia tidur. Ini cerita ni. Teruskan. Sunnah bagi orang yang percaya akan bangun dari tidur sebelum terbit fajar, baik percaya atas diri sendiri atau dengan dibangunkan orang lain. Ada kepercayaan, maksudnya ada keyakinan. Dia yakin boleh bangun, no problem man. Betul. Ayo. Agar menunda seluruh solat witir, bukan tarawih. Kesemuanya. Yang ini solat witir. Ini maksudnya dia tidak melakukan solat witir sebelum tidur. Sebab dia tahu dia nak bangun. Ayo. Sampai lewat awal waktu malam. Sekalipun penundaan seperti ini mengakibatkan tertinggal jamaah di bulan Ramadan. Sekejap ya. La tarawih an awalil lail. Yang ini pertama sekali dia mengatakan disunatkan dia melambatkan melakukan solat witir. Ini adalah perkara yang pertama. Berbeza ini dengan ini solat ini tarawih. Wa in fatatil jamaah fihi bitakhir. Walaupun dia meninggalkan yakni jamaah pada bulan Ramadan. Kenapa penulis mengatakan di bulan Ramadan? Sebab dalam bulan Ramadan disunatkan kita solat witir dengan jamaah. Baik, ada orang mengatakan kalau saya tak solat sekarang jemaah nak solat witir. Nampak tak? Betul ke tidak? Yang ni selepas tarawih kita akan solat witir jemaah. Baik, mana lebih afdal? Solat witir jemaah dengan yang ni sebelum tidur, yang ni maksudnya selepas yang ni solat tarawih misalan, ataupun kita melambatkan kesemua yang ni solat witir ini pada akhir malam dan kita melakukan sendirian. Boleh faham insya-Allah? Mana lebih afdal? Di sini penulis mengatakan lebih afdal melambatkannya. Walaupun yang ni kita tertinggal jemaah. Ya. Jadi di sini maksudnya ini dia mengatakan kelebihan apa? Kelebihan yang ni melambatkan yang ni solat yang ni witir. Aywa. Ini berdasarkan dengan hadis Nabi SAW. Ini dalilnya. Nah, teruskan. Hal ini berdasarkan hadis Bukhari Muslim. Jadikanlah akhir solat malammu itu solat witir. Nah, berdasarkan kita dah hadis ini, Nabi SAW mengatakan jadikanlah akhir solat kamu solat yang ni witir. Maka di sini penulis mengatakan lebih afdal dilambatkannya walaupun terlepas jamaah. Aywa. Nampaknya sekarang pun dah 10:03 minit ya. Jadi insya-Allah kita berhenti di sini. Jadi kita pun tak ada soalan ya. Jadi insya-Allah kita menutup dengan kita membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Warḍa 'an sahabati ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ziyadatan fid din, barakatan fil umur, sihhatan min jasad wa sa'atan fil rizq. وتوبة قبل الموت وشهادة من الموت مغفرة بعد الموت عفوا من السبب أمانا من عذاب نصيبا من الجنة وارزقنا نازل وجهك الكريم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Beautiful.